Terima kasih Datuk Yang di-Bertuah. Soalan lanang nombor 6. Ya, sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam satu Malaysia. Tuan Yang di-Pertua, saya mohon menjawab pertanyaan Yang Berhormat Ahli Parlimen Lanang bersama-sama pertanyaan Yang Berhormat Ahli Parlimen Bukit Mertajam yang dijadualkan pada 6 November, YB Ahli Parlimen Kinabatangan pada 11 November, YB Ahli Parlimen Lembah Pantai dan YB Ahli Parlimen Lenggung pada 12 November, memandangkan kelima-lima soalan tersebut menyentuh perkara dan isu yang hampir sama. Ya, sila. Kaedah pemberian subsidi di Malaysia perlu distruktur semula agar pemberian subsidi lebih fokus dan menepati kumpulan sasar. Langkah rasionalisasi subsidi dilaksanakan dengan mengalih secara berperingkat kaedah pemberian subsidi secara pukal yang membawa banyak ketirisan kepada subsidi yang bersasar. Di bawah prinsip ini, pemberian subsidi akan tetap diteruskan tetapi akan disasarkan hanya kepada golongan yang benar-benar memerlukan. Tuan Yang Pertua, bagi mengurangkan bebanan golongan berpendapatan rendah dan sederhana rendah, berikutan rasionalisasi subsidi bahan api, kerajaan akan meningkatkan pemberian BRIM dalam bajet 2014. Pemberian BRIM kepada isi rumah berpendapatan bulanan RM3,000 dan ke bawah ditingkatkan sebanyak RM150 kepada RM650. Bagi individu bujang berumur 21 tahun dan ke atas yang berpendapatan bulanan tidak melebihi RM2,000, nilai BRIM dinaikkan daripada RM250 kepada RM300. Buat pertama kalinya, BRIM diperluaskan kepada isi rumah berpendapatan bulanan antara RM3,000 hingga RM4,000 dengan pemberian sebanyak RM450. Sebagai tambahan, semua penerima BRIM akan diberi caruman insurans takaful berkelompok Rakyat Satu Malaysia iBRIM bernilai RM50. Skim insurans ini dapat memberi perlindungan maksimum sehingga RM30,000 kepada penerima BRIM sekiranya berlaku kematian atau hilang upaya kekal. Peruntukan sejumlah 4.6 bilion akan disediakan untuk pemberian BRIM tersebut yang dijangka memanfaatkan 7.9 juta penerima. Selain itu, bantuan persekolahan RM100 seorang anak berjumlah RM540 juta dan voucher buku RM250 berjumlah RM325 juta adalah diteruskan. Subsidi pesawah, nelayan, kesihatan, pendidikan, PT-PTN, minyak masak, gas masak, beras, tepung, RON 95, diesel masih diteruskan. Bagi golongan berpendapatan sederhana pula, kerajaan akan memberi pelepasan cukai khas sebanyak RM2,000 ke atas pendapatan untuk mereka yang berpendapatan sehingga RM8,000 sebulan. Langkah ini akan memberi penjimatan bayaran cukai sehingga RM480. Selain itu, kerajaan juga telah mengumumkan pengurangan kadar cukai kepada kumpulan tersebut semasa bajet 2013 yang turut memberi penjimatan cukai sehingga RM475 ke atas pendapatan tahun 2013. Bagi membendung kegiatan penyeludupan diesel dan petrol bersubsidi, salah satu punca ketirisan subsidi, kerajaan telah mengambil langkah-langkah penguatkuasaan. Antaranya adalah: pertama, mengeluarkan arahan pada semua stesen minyak jualan diesel hanya untuk tangki kenderaan sahaja, tanpa melalui bekas atau tong kecuali atas kebenaran pengawal iaitu melalui permit barang kawalan. Kedua, stesen minyak dalam lingkungan 50 km dari sempadan hanya dibenarkan menjual 20 liter minyak kepada kenderaan asing selaras dengan larangan ekspor di bawah peraturan-peraturan kawalan bekalan larangan ekspor 2011 yang berkuat kuasa mulai tahun 2011. Ketiga, mengadakan kerjasama tindakan bersepadu dengan agensi-agensi penguatkuasaan lain seperti Kastam, Pasukan Gerakan ARM PGA, Unit Pencegahan Penyeludupan UPP, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan Angkatan Tentera Malaysia. Keempat, menempatkan rela di 45 buah stesen minyak di 4 buah negeri yang bersempadan untuk membendung pengaliran diesel dan juga minyak bersubsidi ke Thailand. Kelima, mengarahkan semua syarikat pengeluar minyak menghantar maklumat belian oleh stesen-stesen minyak secara harian sebagai langkah pemantauan ke atas mana-mana stesen minyak yang membuat pembelian diesel dan petrol dalam kuantiti yang meragukan.
Tuan Yang Dipertua, berhubung dengan penyerahan kuasa pemberian subsidi petrol yang dituntut apabila memeterai perjanjian perdagangan pelbagai hala, kerajaan tidak bersetuju untuk menyerahkan kuasa tersebut pada mana-mana perjanjian perdagangan pelbagai hala. Pemberian subsidi petrol dan diesel adalah hal ehwal domestik dan di luar bidang perjanjian perdagangan. Terima kasih. Ya, Lanang. Terima kasih Dato' Yang Dipertua. Dato' Yang Dipertua. Semasa kerajaan mengurangkan subsidi, Yang Berhormat Kinabatangan kata harga minyak naik tidak menjejaskan golongan miskin. Adakah kerajaan sedar bahawa banyak lagi orang Iban dan penduduk di luar bandar masih terpaksa menggunakan genset kerana mereka belum mempunyai bekalan elektrik? Genset guna apa? Guna diesel lah. Jadi, apakah yang telah dirancang oleh kerajaan untuk membantu golongan tersebut memandangkan mereka pendapatan rendah dan tanggungan keluarga yang amat berat? Tambahan pula, subsidi gula telah dimasukkan dan GST akan dilaksanakan. Walaupun BRIM telah dinaikkan 500 kepada 650, tetapi duit sebanyak RM1.78 sehari adalah tidak mencukupi untuk membeli 1 liter diesel. Saya minta jawapan. Terima kasih. Ya, sila Menteri. Terima kasih kepada Yang Berhormat Lanang. Dalam bajet 2014, kita mengutamakan mempergiat pembangunan luar bandar. Dan pada ketika yang sama, kita juga akan menambah bilangan usahawan dan juga pendapatan penduduk di luar bandar khasnya. Segala perkara ini akan meningkatkan pendapatan penduduk luar bandar, termasuklah di Sarawak, termasuklah kaum Iban yang disebut oleh Lanang, dan segalanya itu dalam satu pakej keseluruhan yang kita bantu kepada rakyat. Sebagaimana yang Lanang sebut tadi, kita amat prihatin sebenarnya terhadap apa yang disebut bekalan elektrik akan kita tambah supaya genset akan berkurangan, dan apabila Lanang menyebut GST satu bebanan, kita akan memberikan penjelasan kepada umum tentang GST ini, bahawa GST tidak semestinya akan menyebabkan barangan naik kerana kita memberhentikan cukai 10%, memberhentikan cukai 5%, memberhentikan cukai 6%. Kadang-kadang cukai terhadap satu-satu barangan berjumlah 16%, tetapi dengan ada GST, cukai akan diseragamkan hanya kepada 6%. Terima kasih.